Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sambung mengisahkan berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang dikupaskan oleh pengarang bagi kitab Kifayatul Muhtaj, ini Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dalam kitab beliau mengisahkan berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra' dan Mi'raj ni. Jadi kalau kata semalam kita cerita berkenaan dengan permulaan diperjalankan Nabi itu daripada dibelahkan dada, dicucinya jiwa Nabi, kemudiannya dibawakan Nabi naik ke atas burak. Di atas burak ni satu haiwan daripada syurga. Kemudiannya dibawa oleh malaikat Jibril di pihak kanan dan malaikat Mikail di pihak kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya singgah di beberapa tempat. Yang tempat-tempat tadi ada kisah, ada cerita, tapak sejarah. Yang antaranya tempat diperanakkan Nabi Allah Isa, tempat Nabi Allah Musa bertutur berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu antara tempat-tempat ni lah. Kemudiannya selepas naik daripada tempat tadi ni, nak sambungkan perjalanan, ni baru masuk cerita ni, cerita hak malam ni kita nak cerita. Ianya kata Syekh Daud, dan antara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yakni ketika adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berjalan selepas mana semalam singgah di tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Muhammad sambung perjalanan Isra' bersama dengan malaikat Jibril dan juga Mikail. Ianya selepas sambung duduk tengah-tengah jalan tu, duduk tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba melihat ia Nabi. Melihat oleh Nabi. Lihat tu fa'il dia, kena cari fa'il dia. Siapa yang melihat tu? Yang ni Nabi lah. Nabi yang melihat akan Ifrit. Jadi Nabi melihat Ifrit. Ifrit ni nama jin. Nama jin. Ini daripada jin. Ifrit ni. Ifrit ni jin. Ini jin daripada golongan kafir. Jin kafir ni. Ifrit ni jin kafir. Bila kafir ni jahat lah. Jin yang kafir ni jin yang jahat lah. Menuntut akan Nabi. Menuntut yakni mengikut. Jin Ifrit ni duk ikut Nabi. Nabi bersama dengan malaikat Jibril pun. Di belakang Nabi tu ada jin Ifrit. Duk follow Nabi, duk ikut belakang Nabi. Duk menuntut akan Nabi. Ini bersama dengan Ifrit tadi ni, dengan jambung. Jambung api. Jambung ni macam unggun api. Obor lah, mudah-mudah cerita, obor. Ada dia bawa api, macam obor. Tu bersama dengan Ifrit tadi ni di tengah-tengah malam ni. Dan jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap berpaling melihat akan Ifrit tadi ni. Nabi kalih tengok ada Ifrit, kalih tengok ada Ifrit, kalih tengok ada Ifrit, kalih mana-mana pun ada Ifrit duduk di belakang tu, duduk tengah mengikut Nabi. Maka berkata Jibril, adakah hamba ajarkan, adakah boleh hamba ajarkan? Hamba ni kena kepada malaikat Jibril lah. Boleh tak hamba ni, kata malaikat Jibril, ajarkan tuan hamba, yakni Nabi Muhammad, beberapa kalimah.
Yang mana kalimah tu apabila membaca akan beberapa kalimah tadi nescaya padam jambung bagi ifrit tu. Obor yang dia bawa tu, unggun api yang bawa tu akan terpadam bila Nabi SAW membaca kalimah ni. Nak tak? Malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW. Bukan dekat terpadam saja, bahkan rebah ia ifrit tadi ni. Apabila Nabi SAW baca, rebah ia ifrit atas muka ifrit. Mana kata dia akan tersembam, jatuh tersembam pula hampak atas muka. Tu hebatnya bacaan yang akan malaikat Jibril nak ajak ni. Nak tak? Malaikat Jibril tanya Nabi. Maka bersabda ia Nabi, bahkan boleh. Kalimah apa tu? Bacaan apa tu yang sampai boleh memadamkan api bagi jin ifrit tadi ni, sampai merebahkan, menyembamkan atas muka ifrit tadi ni? Bacaan apa? Maka berkata Jibril, ucap olehmu ya Muhammad, a'udzu biwajhillah al-karimi wa bi kalimatit tamah wa bi kalimatihi tamah allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yunzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitani al-laili wan nahari wa min syarri tawarikil laili wan nahari illa tariqun yatruku ya khairin ya rahman. Itu bacaannya. Maka mengucap Nabi SAW lepas malaikat Jibril ajak kepada Rasulullah terus baca. Baca bacaan tadi ni. Maka tersungkur ia ifrit tu, tersembam ifrit tadi, dan padam jambung bagi ifrit. Api yang ifrit dia bawa tu terpadam. Jin ifrit dia bawa tadi ni terpadam. Kemudian sentiasa berjalan ia. Lepas pada terpadam tu sambung berjalan. Mana kata bacaan tadi ni bagi kita untuk nak halau jin ataupun nak melindungkan diri kita daripada kejahatan jin pun boleh baca lah. Dia tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj, bacaan dia pendek je, tak panjang mana pun. Pendek je. Surah Fatihah panjang lagi. Ni pendek je. Ianya amat surga lah orang yang nak lindungkan diri daripada jin, kejahatan jin ni, bacakan doa ni, doa tadi ni. Tengok ni, dengan Nabi SAW sendiri pun terpadam api ifrit tu, dan juga jatuh tersungkur ifrit tadi ni. Kemudian sentiasa berjalan. Lepas pada ifrit jatuh tersungkur, api dia tu pun terpadam, Nabi SAW pun sambung berjalan. Ia Nabi hingga berjumpa atas beberapa kaum yang berhuma. Bila Nabi sambung berjalan lagi, selepas mana jumpa dengan ifrit tadi, ifrit pun tersungkur dah, Nabi sambung berjalan. Duk tak lama lepas tu jumpa pula ada satu kaum yang berhuma, bercucuk tanam. Duk buat sawah, duk buat padi. Duk buat tanam pokok-pokok lah. Pada suatu tu naknya suatu tersilap cetakan. Cetakan itu tiap-tiap. Ini mudah-mudahan harap yang betulnya suatu. Pada suatu hari, dan mengetam pula pada suatu hari. Jadinya berhuma, bercucuk tanam pada satu hari. Satu hari yang lain pula dia main untuk mengetam, mengutip hasil mengetam. Jadinya pada suatu hari yang lain pula, tiap-tiap diketam akan perhumaan, dikutipkan hasil, kembali ia perhumaan cucuk tanam tadi ni seperti barang yang dahulu daripada perhumaan. Seperti mana
masa duduk tanam tu. Mana kata apa? Selepas mana dia kutip hasil tadi ni, keluar balik hasil. Seolah-olah macam padi tu tak kutip lagi. Ambil pula. Lepas tu naik pula cepat hasil padi tadi ataupun pohon-pohon tadi. Kutip dah buah, keluar pula buah. Kutip lagi buah, keluar pula buah. Akhirnya tu, tiap-tiap hari macam tu. Oh tu, hebatlah. Seperti barang yang dahulunya ni, seperti mana masa perhumaan tu, lepas kutip dah pun keluar pula buah lagi. Yang kata hasil bagi perhumaan tadi, bercucuk tanam tadi tak putih-putih. Tiap-tiap hari boleh kutip hasil. Macam kita duk buat benang sawah ni, oleh-oleh 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. Lepas kutip, nak tanam pula apa semua tu 3 bulan sekali lah kan. Oleh-oleh kadang-kadang setengah tu setahun 2 kali. Di atas tempat lah. Adapun yang ni puak ni hari ni kutip, esok keluar pula hasil. Lusa kutip, tulak keluar pula hasil. Tiap-tiap hari boleh kutip hasil. Oh tu, apa ni hebat sangat ni. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Apa dia ni? Kelakuan kaum apa ni? Puak anak ni yang hebat tahun ni, tiap-tiap hari boleh kutip hasil. Maka jawabnya Jibril, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah, yang meninggikan agama Allah. Tiap-tiap hari tak jemu nak meninggikan agama Allah, nak melaungkan syiar, nak menzahirkan syiar Islam dalam masyarakat. Tiap-tiap hari berpesan kepada sesama Islam akan kebajikan, akan kebaikan, berpesan supaya jauhkan kejahatan ni. Ataupun dia ni sendiri yang turun melawan kufar untuk meninggikan akan kalimah tauhid la ilaha illallah, yakni agama Islam. Tu. Ini puak-puak yang macam ni lah. Puak-puak yang yang berjuang meninggikan agama Allah. Digandakan Allah Ta'ala bagi mereka itu kaum tadi ni, kaum yang tiap-tiap hari mengetam yang hasil perhumaan itu, mengganda kebajikannya, kebaikan kaum tadi ni. Allah Ta'ala gandakan. Sembahyang itu tak sama macam sembahyang orang yang tak berjuang fisabilillah. Orang yang meninggikan agama Allah ni. Jadinya hebat orang-orang yang berjuangkan diri meninggikan agama Allah. Jadinya satu kebajikan tu kepada 700 kali ganda. Allah Ta'ala gandakan satu amalan kebajikan. Dia sedekah RM1 seolah-olah dia sedekah RM700. Tu RM1 ni bagi mereka yang sentiasa meninggikan agama Allah Ta'ala ni, yang menyebarkan agama Allah Ta'ala ni. Tu kalau kata sedekah. Kalau kata sembahyang 1 rakaat seolah-olah sembahyang 700 rakaat. Ini bagi mereka yang sentiasa memperjuangkan diri meninggikan agama Allah, sama ada melalui mata pedang ataupun peluru ataupun dengan ilmu, pergi berdakwah kepada masyarakat kita sendiri pun seolah-olah macam itulah, meninggikan agama Allah. Baik. Dan lebih yang amat banyak, yang lebih banyak daripada tadi ni. Mana kata Allah Ta'ala boleh ganda lebih daripada 700 kali ganda lagi. Seperti firman Allah Ta'ala berdasarkan daripada dalil nas Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang yang kamu nafkahkan, apa-apa saja yang kita nafkah, yang kita belanjakan kepada jalan Allah, kita infak duit kita infak harta kita infak tenaga kita bantu dengan tenaga kita ni, kita bantu meninggikan agama Allah. Dengan harta kita bantu meninggikan agama Allah. Support, orang panggil pengajian ilmu, supaya ramai lagi orang boleh kongsi sama-sama dengan dia ni. Daripada suatu apa sajalah, sama ada tenaga ataupun dia punya harta dia ataupun dia punya usaha dia sendiri, nak meninggikan agama Allah, maka iaitu kata barang suatu tadi yang dinafkahkan, dibelanjakan, sama ada tenaga dia atau harta dia yang dibelanjakan tadi ni, digantikannya, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ganti balik
Kalau kata tenaga dia, Allah Ta'ala akan ganti, Allah Ta'ala akan bayar balik. Allah Ta'ala takkan sia-siakan tenaga yang keluar daripada dia tu untuk meninggikan agama Allah. Allah Ta'ala takkan sia-siakan dia punya duit ringgit, dia punya harta dia yang dia belanjakan kepada agama Allah tu dengan secara sia-sia. Allah Ta'ala akan ganti balik. Tak di dunia, di akhirat Allah Ta'ala ganti. Maka iaitu, yakni Allah Ta'ala sebaik-baik yang memberi rezeki. Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik, yang terlebih baik yang memberi rezeki, yakni yang memberi pengurniaan. Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki, kita kongsi sama-sama, kita bantu orang-orang yang nak menyebarkan agama Allah Ta'ala ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ganti balik dengan apa yang diperbuat tadi ni. Dan sentiasa berjalan. Selepas tu sentiasa ni bersambung lah, sambung jalan balik. Bila mana Nabi SAW melihat satu puak tadi ni yang bercucuk tanam, tiap-tiap hari boleh kutip hasil ni, yakni puak-puak mereka yang meninggikan agama Allah Ta'ala ni. Kemudiannya selepas daripada jumpa kaum tu, Nabi sambung lagi berjalan. Teruskan perjalanan ia Nabi hingga berdapat dengan bau yang harum. Sampai satu tempat Rasulullah bau sesuatu yang harum, bau sesuatu yang harum. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa bau yang harum ni? Bau apa ni? Bau sedap harum tu. Maka katanya, jawabnya malaikat Jibril tu, inilah bau masyitah. Bau ni bau masyitah. Yakni siapa dia masyitah ni? Perempuan yang menyisir, yang menyikat anak Firaun. Perempuan ni juru sikat rambut anak perempuan Firaun. Firaun ni ada anak perempuan, dianya masyitah ni lah yang juru sikat rambut anak perempuan Firaun tadi ni. Bau dia, dan bau anaknya, bukan dekat bau dia saja, bau anak bagi masyitah tadi harum. Dan bau suaminya, suami bagi masyitah. Apa lebih sangat ni, sampai bau ni dihidup oleh Rasulullah SAW. Jadinya cerita dia macam ni. Antaranya ketika adalah ia masyitah ni tiap-tiap menyisir, tiap-tiap kali menyisir, dia akan anak Firaun apabila jatuh sisir pada tangannya, waktu duk sikat rambut anak Firaun tu, jatuh sisir sikat tadi ni jatuh pada tangannya, tangan masyitah tadi ni terjatuh, cincin lah kot terjatuh. Maka kata masyitah, ia masyitah lah, dia kata apa? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dia kata yang tu apabila sikat tu terjatuh, dia kata apa maksud ta'isa, Bismillah ta'isa Fir'aun tu? Dengan nama Allah binasa Fir'aun. Dia kata macam ni anak Fir'aun duduk depannya, dengar tak? Maka berkata anak Fir'aun tadi, anak Fir'aun dengar, adakah bagi kamu, hei masyitah, Tuhan yang lain daripada bapakku? Ada Tuhan lain ke daripada Fir'aun? Tanya anak Fir'aun tadi ni kepada masyitah, ada Tuhan lain ke? Dia isyak lah. Tu. Maka berkata masyitah, bahkan ada. Ada sungguh Tuhan yang lain daripada Fir'aun. Tetapi yakni bahkan ialah kata Tuhan yang lain daripada Fir'aun, yakni Allah Ta'ala tu Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Bahkan Tuhan yang aku kata tadi ni, iaitulah Tuhan bagi engkau, hei anak Fir'aun, dan juga Tuhan bagi bapa engkau, yakni Fir'aun sendiri. Tu kata anak Fir'aun je tu. Kata-kata masyitah. Maka berkata anak Fir'aun tu, adakah rida engkau suka tak bahawa aku khabarkan, panggil akan tadi ni, akan perkataan masyitah tu sendiri, kata ada Tuhan selain daripada Fir'aun tu. Engkau nak tak, kau suka tak aku khabarkan kepada bapa aku nak cerita kat Fir'aun, nak tak? Tu dia main ugut ni. Maka kata masyitah, bahkan boleh, silakan, Allah tak takut langsung. Ni orang yang iman kuat ni, tak takut langsung.
Pi lah, nak contoh pi cerita. Tak ada masalah. Oh, tu. Maka pergi ia anak Firaun tu mengkhabarkan bapaknya, bapak ia anak Firaun. Siapa dia bapak dia? Firaun lah. Tu Badawi. Bapaknya Firaun. Maka diseru bagi panggil akan masyitah tadi ni. Diserunya ni oleh Firaun. Diserunya Firaun akan masyitah. Maka Firaun pun panggil masyitah. Panggil mai masyitah. Panggil mai. Tengok. Sangat marah ia Firaun tu, dalam keadaan sangat marah. Waktu dia panggil masyitah tu. Dia panggil masyitah. Disuruh dia akan masyitah. Maka tak kala datang ia masyitah tu, maka berkata Firaun bagi masyitah, adakah bagimu Tuhan yang lain? Ditanya sekali lagi. Adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku, yakni Firaun? Adakah Tuhan yang lain daripada Firaun ni? Firaun sendiri tanya pada masyitah. Tengok. Dia nak mengaku, dia tak mengaku. Maka kata masyitah itu, bahkan sungguh ada Tuhan yang lain daripada Firaun. Tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang ini bahkan Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyitah jawabnya tu. Tuhan yang aku ni, yang aku miliki ni, yang aku ada ni ialah Tuhan bagi Tuhan engkau, Tuhan bagi kamu, dan juga Tuhan bagi aku juga. Kata masyitah kepada Firaun, tak takut langsung. Maka tak kalau mendengar Firaun akan akan perkataan masyitah tadi ni, sangat marah ia Firaun marah. Firaun marah. Maka adalah bagi masyitah itu suami bagi masyitah. Jadi dalam masa yang sama, masyitah ni dia ada suami. Dia ada suami. Maka dan dua anak bagi masyitah. Masyitah juga ada dua anak. Pada dua anak, satu besar, satu kecil. Ni dia ada dua orang lah anak dia. Dia ada dua orang. Satu yang besar, satu yang kecil. Yang kecil ni pula lagi menyusu, duduk tengah menyusu lagi. Mana kata dalam lingkungan 2 tahun je tu lah. Duduk tengah menyusu susu ibu lah. Dia dalam lingkungan 2 tahun je tu lah. Kecil lagi. Maka diseru pula akan suaminya. Bila tahu masyitah ni ada suami, Firaun ni, ya Allah, sezalim-zalim makhluk ni kata, disuruh pergi panggil suami dia sekali, suami masyitah tu, panggil mai, dan menyuruh ia Firaun akan kedua orang panggil masyitah dan juga suaminya tadilah. Firaun tu suruh masyitah dengan suami kembali kepada agama Firaun, yakni kembali menyembah Firaun. Tu kembali mengakui Firaun tu Tuhan, dan mengulangi ia Firaun akan keduanya, yakni ke atas kepada keduanya, kedua masyitah dan juga suaminya tadi. Dia ulang banyak kali, baik kembali kepada agama ni balik, sebelum diazabkan, disiksa. Baik, tu arahan Firaun. Banyak kali duk ugut tu. Maka enggan keduanya, masyitah dan juga suaminya tadi. Tu kekuatan iman mereka. Tu tak mau kembali. Selepas mana mengenal Allah Ta'ala, walaupun diugut, akan dizalimi. Enggan keduanya tu daripada mengikut akan arahan Firaun tu. Kemudian berkata Firaun bahwasanya aku hendak bunuh akan kedua kamu ni. Kalau kamu tak mau balik kepada agama Firaun ni, aku akan bunuh kamu, kata Firaun kepada masyitah dan juga suaminya tadi. Allah, jikalau tiada kedua tu, kamu kembali kepada agama kamu.
Kalau kata kamu tak mau balik kepada menyembah Fir'aun, maka berkata Masyidah, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami. Ianya bila Fir'aun kata nak bunuh dia, maka Masyidah pun dengan rela hati dia kata, baik. Maka berkata Masyidah, bila kata Fir'aun nak bunuh dia, kebajikan kamu, yakni daripada kamu tadi ni, minta jasa baiklah bagi kami ni. Kami minta jasa baik kamu jika engkau bunuh akan kami, bahawa engkau jadikan kami ni pada kubur yang satu. Itu no, kalau kata nak bunuh kami ni, bila kami mati, tanamkanlah kami ni dalam kubur yang satu. Itu minta jasa baik daripada Fir'aun. Maka engkau tanam kami ni sekalian padanya pada kubur yang satu ni. Maka berkata Fir'aun bagimu, yang kamu tuntut itu sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Fir'aun kata kepada Masyidah, baik, kami akan tunaikan, sebab kamu pun duk sikat, duk khidmat dalam istana Fir'aun, duk sikat rambut anak Fir'aun. Jadinya kamu pun akan tunailah permintaan tu. Selepas mana perbincangan tadi ni, permintaan orang panggil Masyidah kepada Fir'aun, maka menyuruh Fir'aun tu mendatangkan dengan satu kawah. Fir'aun suruh hulu balang dia, rakyat dia bawa satu kawah ni. Orang panggil nak mulanya penyiksaan ni, dibawa satu kawah tembaga. Satu kawah, yang mana kawah tadi ni daripada tembaga. Maka dipanaskan di atas api. Ambil kawah tu tok atas api, padahal penuh air di dalamnya. Di dalam kawah tu duk menggelegak. Air dalam kawah tu duk menggelegak. Kemudian menyuruh menjatuhkan, mencampakkan, menyuruh yakni oleh Fir'aun akan rakyat dia tu supaya mencampakkan Masyidah dan juga suaminya tu. So campak. Dan anak dia tu, anak sekali, bukan dekat Masyidah, bukan dekat suami, bahkan anak Masyidah sekali. Tu zalim Fir'aun. Lagi menyusu tu, yang kecil yang lagi menyusu tadi, suruh campak sekali masuk dalam kawah besar tadi ni, yang panas tadi. Maka mengambil Masyidah. Maka dijatuhkan mula-mulanya. Dijatuhkan yang ni oleh Fir'aun. Mula-mula sekali hak dicampak masuk dalam kawah tu siapa dia? Suami dia, suami Masyidah dicampak. Sebab apa dicampak masuk dalam kawah? Sebab tak mau kembali kepada agama Fir'aun. Tu punya nak pertahankan agama Allah Ta'ala ni, tak mau kembali kepada agama Fir'aun. Akhirnya dicampakkan suami dia tu masuk dalam kawah yang menggelegak tu. Dan anaknya, lepas pada suami, anaknya yang besar. Kan Masyidah ada 2 anak. Anak yang kecil, anak yang besar. Ni anak yang besar masuk dulu, dicampak juga masuk dalam kawah tadi ni. Maka selepas pada anak tadi, maka tak kalah hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil. Waktu nak campak anak dia hak kecil tu, hak tengah menyusu gitu, yang lagi menyusu, maka mengambil Masyidah syafaqah, kasih sayang akan anaknya. Mengambil ini berlakulah pada hati Masyidah ni syafaqah, satu kepayahan, keperitan, kasih sayang akan anak tu. Hak tu tengah menyusu lagi tu, nak campak masuk dalam kawah tu, kawah yang sedang menggelegak yang Fir'aun buat tu. Dia nak campak tu, berasa kasihan lah hati tu, kerana kecil anak tadi ni. Sebab kecil sangat, tak sampai hati bahawa mencipta ia Masyidah akan kembali kepada barang yang dituntut, yang diminta oleh Fir'aun. Waktu masa ketika tu terdetik di hati Masyidah kesian sangat ke anak dia. Maka dia bolehlah, panggil dia waktu tu dah nak berpaling tadah ataupun nak mengikut, nak menuruti akan tuntutan Fir'aun tadi ni.
Ianya tuntutan Fir'aun tu ibadah yang menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini menyembah Fir'aun lah. Tu tuntutannya. Ianya bila jadi macam tu, sedih sangat Masyitah ni nak tengok anak dia yang tak berdosa, yang kecil lagi ni masuk dalam kawah. Ianya terdetik dalam hati tu, janganlah ia Fir'aun tu jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Dia terdetik macam tu, kesian kat anak dia tadi ni. Makanya dia terasa macam tu, rasa kesian. Akhirnya dia nak balik kepada agama Fir'aun balik. Maka menutur akan Masyitah tadi ni tu. Maka bahawasanya engkau atas agama yang benar, yang sebenarnya agama tadi. Tu anak dia pesan kepada Masyitah. Maka menjatuh ia Masyitah akan diri Masyitah tu. Kemudian daripada jatuh kan anaknya yang kecil, lepas daripada Masyitah campak anak dia yang kecil dalam kawah tu, Masyitah pun terjun juga. Ini ada berapa orang semua? Ada 10 orang. Ni esok dia akan cerita seorang-seorang siapa dia. Kayaknya itulah dekat malam ni kesimpulannya. Yang pertama, bila Nabi jumpa Ifrit dalam perjalanan ke Baitul Maqdis di Palestin. Ketika jumpa Ifrit, Nabi baca satu bacaan yang diajarkan Jibril tadi ni. Kemudiannya terpadam. Doa tadi. Doa tadi. Ianya doa Ifrit tadi ni, a'udzu biwajhillahil karim. A'udzu biwajhillahil karim. Wa bi kalimatihi tammati. Wa bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna. Allati la yujawizuhunna. Birrun wala fajirun. Birrun wala fajirun. Min syarri ma yanzilu minas samai. Dan tulis min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa ma ya'ruju fiha. Wa min syarri ma zara'a fil ardi. Wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa min syarri fitani fitanil laili. Wa min syarri fitanil laili. Wa min syarri fitanil laili wan nahari. Kemudiannya wa min syarri ma wa min syarri tawarikil laili wan nahari. Wa min syarri tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku. Illa tariqan yatruku. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Itu yang bacaan Rasulullah kepada jin Ifrit. Bacaan Rasulullah kepada jin Ifrit. Akhirnya jin Ifrit tu terus jatuh, tersungkur. Ni kita boleh beramal lah untuk jin. Ni jin Ifrit ni korangnya antara kepala jin jugalah, ketua jin.
Tu pun boleh tumbang dengan bacaan ni. Kalau kata kita boleh baca dan pada gangguan-gangguan jin, insya-Allah lah. Yakin tu penting. Keyakinan tu penting. Baik, yang bila jumpa ifrit, Rasulullah baca, ifrit pun orang panggil tersungkur. Kemudiannya terus dengan perjalanan. Ni ringkasan apa yang kita mengaji saat ini. Kemudian Rasulullah terus lagi jumpa dengan satu kaum, yang mana kaum tu hari ni bercucuk, esok dah bercucuk tanam, esok dah dapat hasil. Hari ni cucuk tanam, esok dah dapat hasil. Macam itulah tiap-tiap hari. Rasulullah tanya malaikat Jibril, siapa mereka ni? Mereka ni lah, kata Jibril. Kata malaikat Jibril, mereka ni lah mereka yang berjuang, yang meninggikan agama Allah Ta'ala fisabilillah. Orang yang menggunakan tenaga mereka tu untuk berjuang kepada jalan Allah, menggunakan duit ringgit untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Ini perang mungkinlah susah, tapi Islam tu menyebar bukan melalui perang. Kita dah banyak orang panggil majlis-majlis ilmu agama, kita bantu yang tu. Itulah salah satu daripada meninggikan agama Allah. Kemudiannya jalan lagi, sambung jalan, Rasulullah bau satu orang panggil bauan yang harum. Tercium satu bauan yang harum. Rasulullah tanya Jibril, siapa dia ni? Bau apa ni? Apa yang sangat-sangat wangi sangat ni? Jibril jawab, inilah bau Masyittah. Yang mana Masyittah ni merupakan tukang sikat rambut anak Firaun. Ianya kisah dia bila satu hari tu Masyittah sikat sikat rambut anak Firaun tadi ni. Sikat tu terjatuh daripada tangan Masyittah. Dia terjatuh tu terkeluar daripada mulut Masyittah, bismillah ta'isa Firaun. Dengan nama Allah Ta'ala tu binasalah Firaun. Tu dia terkeluar tu. Maka anak Firaun tanya kepada Masyittah, adakah Tuhan selain daripada Firaun, daripada ayah dia Firaun tadi ni? Ada tak? Makanya Masyittah kata ada. Bila dia pendekkan cerita, anak dia tu pergi mengadu kepada Firaun. Firaun pun panggil Masyittah mai. Panggil Masyittah, tanya soalan yang sama seperti anak dia, adakah Tuhan yang lain? Maka Masyittah jawab, jawapan pun yang sama juga. Yang ni ada yang Tuhan yang lain. Bahkan Tuhan tu Tuhan bagi aku, kata Masyittah, dan juga Tuhan bagi Firaun. Tu Firaun marah, akhirnya panggil suami-suami dia. Panggil suami dia, panggil anak dia, keluarga dia, panggil keluarga dia. Bila panggil semua, tanya sekali lagi. Bahkan Masyittah jawab, panggil jawapan yang sama juga seperti mana tadi ni. Akhirnya Firaun nak marah sangat, dia ambil satu kawah daripada tembaga, yang mana kawah tadi diisi air penuh, menggelegak. Kemudiannya dicampurkan akan suami dia, dicampurkan anaknya yang besar, kemudiannya nak campur pula anaknya yang kecil. Akhirnya hati Masyittah tergugat sebab anak dia ni kecil lagi. Hati dia tu nak balik kepada agama Firaun sebab kesian kepada anak ni. Akhirnya anak tu Allah Ta'ala boleh bagi bercakap. Anak tu bercakap, bagi tahu mak dia, kata jangan terjunlah dalam kawah ni, sebab agama yang Masyittah ada ni ialah agama yang sebenar, yakni percaya kepada Allah Ta'ala. Inilah agama yang sebenar. Bila macam tu, akhirnya Masyittah pun campur anak dia masuk dalam kawah. Akhirnya dia pun terjun masuk dalam kawah. Inilah pengorbanan orang yang sangat menghargai iman dia, kepercayaan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala muliakan dia dengan mewangikan tubuh dia, mewangikan jasad dia walaupun dah mati. Ianya sampai Rasulullah terhidu haruman daripada tubuh ahli keluarga yang mati syahid tadi ni. Itulah tempat kita ni. Esok insya-Allah kita akan bicarakan kanak-kanak kecil yang boleh bicara Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hari Senin jumpa hari Senin. Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.